A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tuan-tuan menekan Allah SWT. Pagi ini kita sambung dengan hadis Nabi SAW dalam bab dakwah dan fadilatnya. Allahumma salli. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak mengasihani yang kecil dalam kalangan kami, yang tidak menghormati orang tua dalam kalangan kami, dan tidak menyuruh kepada kebaikan serta mencegah daripada kemungkaran, bukanlah daripada kalangan pengikut kami. Allahumma salli. Hadis riwayat Tirmizi. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solah, sedekah, amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar menjadi kafarah kepada dosa seseorang kerana kecuaiannya dalam menunaikan hukum-hukum Allah SWT terhadap keluarganya, hartanya, anak-anaknya serta jirannya. Allahumma salli. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Jibril alaihissalam supaya menterbalikkan bandar yang tertentu bersama penduduknya. Jibril alaihissalam berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya daripada kalangan mereka ada seorang hamba-Mu yang tidak pernah menderhakaimu walaupun sekelip mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah SWT berfirman kepada Jibril alaihissalam, terbalikkanlah bandar itu bersama orang itu dan seluruh ahli bandar, kerana wajahnya tidak pernah berubah seketika pun, walaupun yakni setelah melihat penderhakaan terhadapku. Allahumma salli. Hadis riwayat Mishkat. Keterangan, maksud daripada firman Allah SWT itu ialah walaupun dia tidak pernah menderhakai Allah SWT, tetapi apa kurangnya kesalahan dia? Dia melihat orang ramai melakukan dosa di hadapannya dan dia boleh melihat mereka dengan berlapang dada. Oleh kerana itu, keburukan terus tersebar dan orang ramai terus melakukan maksiat dan melakukan penderhakaan terhadap Allah SWT. Setelah melihat dosa-dosa dan orang-orang yang melakukan maksiat itu pun, wajahnya tidak pernah berubah sebagai tanda benci dan tidak suka terhadap perkara-perkara itu. Allah. Miqat. Sayyidatina Durrah binti Abu Lahab radhiyallahu anhu menceritakan bahawa pada suatu ketika semasa Nabi SAW berada di atas mimbar, seorang lelaki bangun lalu bertanya, Ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik? Baginda SAW menjawab, orang yang terbaik ialah orang yang paling banyak membaca Al-Quran, paling bertakwa, paling banyak mengajak ke arah kebaikan, paling banyak mencegah kemungkaran, dan paling banyak menghubungkan silaturrahim. Allahumma salli. Hadis riwayat Musnad Ahmad, Tabarani, Majma'u Zawaid. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu memberitahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menulis surat kepada Kisra, Kaisar, Najasyi dan kepada semua raja-raja yang besar. Dalam surat itu, baginda sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan mereka kepada Allah SWT. Najasyi tersebut bukanlah Najasyi yang telah masuk Islam, dan baginda SAW telah solahkan jenazahnya. Bahkan yang ini ialah Najasyi yang lain. Sebenarnya gelaran setiap raja kerajaan Habsyah ialah Najasyi. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Us bin Amirah Kindi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sebarang dosa dilakukan di atas bumi dan sesiapa yang melihat perbuatan dosa itu sedangkan dia membencinya, maka dia akan terpelihara daripada kecelakaan dosa itu sebagaimana orang yang tidak melihatnya. Sebaliknya, sesiapa yang tidak ada di tempat dosa itu dilakukan tetapi
dia meredainya, maka dia akan mendapat kecelakaan dosa itu sebagaimana orang yang ada di tempat dosa itu dilakukan. Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan aku dan kamu adalah seumpama seorang lelaki yang menyalakan api, maka belalang-belalang dan serangga-serangga mulalah berjatuhan ke dalam api itu dan dia akan berusaha menghindarkannya daripada api itu. Aku pun memegang pinggang-pinggang kamu untuk menghalang kamu daripada api neraka, tetapi kamu melepaskan diri-diri kamu daripada tanganku menuju ke arah neraka. Allah. Hadis riwayat Muslim. Keterangan. Hadis ini menerangkan keadaan hati baginda sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan sifat kasih sayang yang tidak terbatas terhadap umatnya dan keinginan baginda sallallahu alaihi wasallam yang begitu besar untuk menyelamatkan umatnya daripada api neraka. Allah. Diriwayatkan oleh Nawawi. Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu berkata, sekarang ini saya seolah-olah masih nampak Rasulullah SAW sedang menceritakan perihal seorang Nabi yang telah dipukul begitu sekali oleh kaumnya sehingga dia berlumuran darah, dan Nabi itu menyapu darah dari mukanya sambil berkata, Ya Allah, ampunilah kaumku kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ini peristiwa seumpama ini pernah berlaku kepada baginda SAW sendiri semasa di medan Uhud. Hadis riwayat Bukhari. Allah. Semasa menerangkan sifat-sifat Nabi SAW, Sayyidina Hind bin Abu Halah radhiyallahu anhu berkata, baginda SAW sentiasa bersedih dan sentiasa dalam keadaan berfikir, yakni tentang umat. Allah. Tidak ada masa untuk baginda SAW bersuka-suka. Baginda SAW berdiam diri pada kebanyakan masa. Baginda SAW tidak bercakap kecuali hanya ketika perlu. Allah. Hadis riwayat Syama'il Tirmizi. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa para sahabat radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, anak-anak panah Bani Saqif telah memusnahkan kami, maka doakanlah kemusnahan untuk mereka. Lalu Rasulullah SAW pun berdoa, Ya Allah, berilah hidayat kepada Bani Saqif. Allahumma salli. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi alhamdulillah tuan-tuan mulakan Allah SWT. Jadi apa yang kita dengar ni, mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita taufik dan hidayah, dapat kita amalkan dan sampaikan. InsyaAllah kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.